Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan membuat sedikit revisi buku teks. Tajuk Beriman kepada Rasul, Pendidikan Islam tingkatan 3. Yang pertama ialah konsep kenabian. Maksud beriman kepada Rasul iaitu meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan para nabi dan rasul kepada umat manusia dan meyakini pengutusan 25 orang rasul yang disebutkan dalam Al-Quran secara khusus. Dalil nakli Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 285, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepadanya daripada Tuhannya, dan juga orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya dan para rasulnya. Kami tidak membezakan antara seseorang dengan yang lain daripada rasul-rasulnya. Hadis daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih. Maksudnya bahawa kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat, dan kamu beriman kepada qadar Allah terhadap perkara yang baik dan buruk. Jelas di sini pelajar sekalian bahawasanya kita perlu yakin dan perlu beriman kepada para rasul kerana terdapat banyak dalil-dalil yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, dan juga banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang kesempurnaan iman ini. Haruslah kita meyakini para nabi dan Rasul. Okey, tengok pengertian Nabi dan Rasul. Nabi seorang lelaki yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dikurniakan kepadanya wahyu, tetapi tidak diperintah untuk menyampaikannya kepada orang lain. Manakala Rasul seorang lelaki yang dipilih oleh Allah dan dikurniakan wahyu kepadanya serta diperintah untuk menyampaikan kepada umat. Bezanya ialah Nabi tidak perlu menyampaikan wahyu kepada umatnya, manakala Rasul diperintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada umat. Okay, setiap Muslim wajib beriman kepada 25 orang Rasul yang disebut nama mereka dalam Al-Quran. Rasul tersebut bermula daripada Nabi Adam alaihi salatu wassalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua Rasul membawa ajaran tauhid dan menyeru kaum mereka supaya mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu saja pelajar-pelajar sekalian, Nabi dan Rasul menyampaikan satu perkara sahaja, iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat banyak lagi Nabi dan Rasul yang tidak disebut nama mereka dalam Al-Quran. Bilangan mereka dinyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Zar. Fakultu ya Rasulullah kamin nabiyyun qala 100,000 nabiy wa 24,000 nabiy. Qultu kam al-mursaluna minhum qala 313. Riwayat Al-Baihaqi, maksudnya aku bertanya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa banyakkah para nabi? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda 124,000 orang.
Saya bertanya lagi, berapakah orang Rasul dalam kalangan mereka? Maka baginda menjawab, 313 orang Rasul. Jelas di sini jumlah Nabi ramai sehingga mencecah jumlah 124,000 orang, manakala bilangan Nabi, bilangan Rasul hanyalah 313 orang sahaja. Kita tengok sifat wajib, mustahil dan harus bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul ialah sidqun, iaitu bersifat benar dalam percakapan dan perbuatan. Amanah. Yang kedua ialah amanah. Amanah, jujur serta terpelihara daripada melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala yang ketiga ialah tabligh, iaitu para Rasul bersifat menyampaikan semua ajaran yang diwahyukan kepada mereka. Dan yang terakhir ialah fatanah, iaitu sifat bijaksana semasa berdakwah dan memberikan keterangan dan hujah yang hebat lagi baik. Manakala sifat mustahil, ada 4 juga. Lawan kepada sidqun tadi ialah kadzibun, iaitu berbohong, sama ada dalam percakapan atau perbuatan. Nabi SAW tidak sekalipun membuat walaupun dengan isyarat mata atau mulut. Contohnya melihat dan menunjukkan sesuatu dengan mata. Tidak berlaku pada seorang Nabi. Khianat, iaitu melakukan larangan, lawannya kepada sifat yang wajib tadi ialah amanah. Amanah lawannya khianat. Khianat ialah melakukan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala kitman ialah lawan kepada sifat yang baik tadi, sifat wajib tadi, iaitu tabligh, iaitu menyampaikan. Manakala kitman ialah menyembunyikan wahyu walaupun sedikit. Mustahil berlaku pada para nabi. Dan yang terakhir ialah sifat baladatun, iaitu lawan kepada sifat fatanah, bijaksana, iaitu sifat bodoh. Tidak mungkin dan mustahil ada pada Nabi sifat bodoh ataupun sifat yang kekurangan. Terakhir sifat harus ialah al-bashariyah. Harus bagi para Rasul memiliki sifat manusia biasa yang tidak menjejaskan martabat kenabian dan kerasulan. Mereka seperti makan, minum, tidur, berkahwin, suka duka, sihat, letih dan juga sakit. Terus lagi, tengok hikmah Rasul dipilih dalam kalangan manusia. Yang pertama, Rasul dapat menunjukkan contoh ikutan yang sempurna kerana Rasul lebih mengetahui keperluan manusia. Manusia tidak boleh menolaknya dengan alasan di luar kemampuan mereka. Katalah kalaulah malaikat yang mendakwah, mungkin manusia tidak akan ikut. Sebab itulah hikmah pertama tadi menyebutkan bahawasanya menunjukkan contoh ikutan yang sempurna kerana Nabi juga adalah seorang manusia. Yang kedua, menunjukkan kemuliaan manusia yang dipilih menjadi khalifah di bumi berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Yang ketiga, manusia lebih mudah beriman kepada Rasul apabila dapat membuktikan kerasulannya dengan mukjizat. Yang terakhir, menjadi ujian kepada manusia sama ada mengakui kebenaran Rasul yang diutuskan kepada mereka atau mendustakannya. Sebagai satu ujian kepada kita umat manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat ke-20, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. Maksudnya, dan kami tidak mengutuskan para Rasul sebelum kamu, wahai Muhammad, melainkan orang yang pastinya makan dan minum serta berjalan
di pasar-pasar, iaitu menjelaskan tentang sifat basyariah manusia. Tengok dalam prisma ilmu di sebelah saya ini, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Suratul Ahzab ayat ke-21, maksudnya sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat contoh ikutan yang baik buat kamu, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari akhirat, serta yang banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tengok lagi maksud ismatul rasul, iaitu dari segi bahasa terpelihara daripada sesuatu yang buruk. Dari segi istilah, pemeliharaan Allah terhadap para rasul daripada melakukan dosa dalam apa bentuk sekalipun, sama ada dosa kecil atau dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fath, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Maksudnya sesungguhnya kami telah membuka bagi perjuangan. Sesungguhnya kami telah membuka bagi perjuanganmu satu jalan kemenangan yang nyata. Kerana Allah mengampunkan dosamu yang lalu dan yang terkemudian. Allah Subhanahu wa taala memelihara setiap peraturan. Allah Subhanahu wa taala memelihara setiap pertuturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap sabda baginda menjadi sumber hukum dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Najm, yang maksudnya, dan dia tidak memperkatakan sesuatu mengikut kemahuan dan pandangannya sendiri. Segala yang diperkatakannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nabi dan Rasul juga dibekalkan dengan mukjizat, diberikan dengan mukjizat. Dan mukjizat ini terbahagi pada dua, iaitu mukjizat jenis hissi dan mukjizat maknawi. Okey pelajar, ustaz tertinggal di atas, tengok maksud mukjizat dari segi bahasa, iaitu bermaksud yang melemahkan. Dari segi istilah, perkara yang luar biasa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul untuk membuktikan kebenaran kenabian dan kerasulan mereka. Jenis ada dua, iaitu hissiyah dan juga maknawiyah. Okey, mukjizat hissiyah iaitu mukjizat yang dapat dikesan dengan panca indera tetapi tidak berkekalan. Berlaku ketika seseorang rasul yang diberi mukjizat tersebut masih hidup. Manakala mukjizat ma'nawiyah, mukjizat yang difahami dengan pemikiran dan pemerhatian berdasarkan ilmu. Mukjizat yang kekal khalidah hingga kiamat, iaitu Al-Quran, Al-Quranul Karim, yang sentiasa membuktikan kebenaran Rasulullah SAW dan ajaran Islam. Contoh paling dekat dengan kita ialah Al-Quran. Contoh mukjizat hissiyah daripada Rasul lain, iaitu Nabi Saleh, seekor unta yang sempurna sifatnya keluar daripada batu. Nabi Musa, tongkat baginda bertukar menjadi ular, kemudian menelan jelmaan ular-ular tukang sihir Fir'aun. Lagi 12 mata air terpancar daripada batu yang dipukul dengan tongkatnya. Nabi Isa membuat burung daripada tanah, kemudian meniupnya, lalu burung tersebut hidup dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Menyembuhkan orang yang buta dan sopak
setelah menyapu dengan tangan baginda yang mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peristiwa Al-Isra' dan Mi'raj, baginda membelah bulan dengan isyarat tangan baginda sehingga penduduk Mekah dapat melihat dengan jelas. Terus lagi, iaitu Rasul, maksud ulul azmi. Ulul azmi bermaksud Rasul yang mempunyai kecekalan dan ketabahan hati untuk menghadapi ujian dalam dakwah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum. Maka bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya ulul azmi daripada kalangan rasul-rasul, dan janganlah engkau meminta disegerakan azab untuk mereka. Surah Al-Ahqaf ayat 35. Menurut Syekh Ibrahim Al-Baijuri dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jauharatut Tauhid, Allah Subhanahu wa taala memilih 5 orang rasul yang diberi pangkat ulul azmi, iaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh kecekalan rasul ulul azmi, contohnya Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun, siang dan malam, tetapi hanya sebahagian kecil sahaja umatnya yang beriman. Kebanyakan umat baginda kufur, termasuklah isteri dan seorang anak baginda. Nabi Ibrahim alaihissalam dijatuhkan hukuman bakar oleh Namrud dan dihalau daripada tanah airnya sendiri. Baginda diuji oleh Allah Subhanahu wa taala menyembelih anak baginda Nabi Ismail. Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan Fir'aun yang zalim dan berhijrah ke Palestin yang bersama dengan Bani Israel yang degil dan ingkar. Nabi Isa ditentang oleh orang Yahudi sehingga mereka merancang untuk membunuh baginda, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan baginda lalu diangkat ke langit. Yang terakhirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhadapan tentangan musyrikin Quraisy di Mekah dan tentangan Yahudi dan munafikin di Madinah Al-Munawwarah, iaitu dikenali dengan sebagai Yathrib. Tugas Rasul menjadi saksi terhadap manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan berita gembira kepada orang yang beriman dan berita sengsara kepada orang kafir. Menyeru manusia supaya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, menjadi contoh teladan yang terbaik kepada umat manusia dalam semua aspek kehidupan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, maksudnya setiap Nabi dikurniakan doa mustajab yang mereka berdoa dengannya, dan aku ingin menyimpan doaku yang khusus sebagai syafaat untuk umatku di akhirat nanti. Dan kesan beriman pada Rasul yang terakhir, pertama, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana mengutuskan Rasul untuk membimbing manusia ke arah kebenaran. Mencintai dan memuliakan Rasul yang membawa rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikannya dengan penuh kesabaran. Yang ketiga, mencontohi Rasulullah SAW dalam semua aspek kehidupan. Yang keempat, mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat kerana mematuhi ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Soalannya, ialah yang pertama ialah nyatakan perbezaan antara Nabi dan Rasul.
Yang kedua, jelaskan maksud ismatur rasul. Yang ketiga, jelaskan maksud mukjizat beserta jenis-jenisnya. Yang keempat, senaraikan nabi-nabi ulul azmi. Yang terakhir ialah soalan kebat. Iaitu mukjizat dan ismatul rasul ialah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada para rasul. Apakah yang akan terjadi jika rasul tidak dianugerahkan dengan keistimewaan tersebut? Sekian saja daripada saya. Mohon maaf di atas kekurangan dan kelemahan saya. Semoga boleh diperbaiki lagi pada masa akan datang. Dan semoga pelajar-pelajar dapat memahami, dapat mengikuti revisi buku teks tadi dengan seberingkas dan menjawab soalan-soalan yang telah diberikan tadi. Dan seterusnya PM kepada saya jawapan tersebut, insya-Allah. Sekian saja daripada saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.